A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk kita sama-sama mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita mulakan majlis kuliah maghrib kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang saya kasihi tuan imam, yang dikasihi muazzin Bilal dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ni saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, ahli-ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama membaca sedikit daripada kisah, iaitu mengenai dengan kisah sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertamanya ialah tajuk ini yang saya akan ceritakan dalam sesi-sesi kuliah maghrib pada setiap malam hari Selasa, insya-Allah. Kita akan meneliti, membaca daripada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mengenai dengan kehidupan para sahabat. Jadi yang pertamanya ialah saya nak petik beberapa ayat Quran yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh kita semua ni untuk melihat dan juga memerhati dan mempelajari dan mengkaji, mengetahui apakah yang telah berlaku pada para sahabat ini. Para sahabat ini adalah merupakan manusia. Nabi pun manusia. Tetapi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kelebihan kepadanya, iaitu dia ni maksum. Dia mendapat wahyu, baginda mendapat wahyu sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya Allah Ta'ala jadikan Nabi kita tu sebagai maksum. Jadi Allah Ta'ala telah wajibkan kepada kita semua, kalau nak jadi Islam mesti mengucap 2 kalimah syahadah, bukan 1 kalimah syahadah saja. Bukan asyhadu an la ilaha illallah, stop situ, tapi mesti ada wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kerana Muhammad Rasulullah ni adalah salah satu daripada perkara yang kita wajib beriman dan kita wajib belajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kita ni seorang saja. Nabi tak ramai, dan Nabi ini maksum. Allah Ta'ala beri wahyu kepada baginda Nabi, dan kemudian Nabi telah diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala minta kepada Nabi ni supaya berdakwah, menyampaikan agama kepada orang-orang yang berada di keliling baginda. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berusaha. Kalau ikutnya, Nabi kita ni umur dia 63 tahun semuanya. Daripada nombor 1, maknanya Nabi mula-mula lahir lagi sampai kepada nombor 40, Nabi kita ni tidak mendapat wahyu, maknanya tak dapat wahyu apa-apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ni turun apabila Nabi kita ni telah sampai umurnya 40 tahun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah dapat wahyu yang pertama ni, maka apa yang dibuat oleh Nabi, iaitu Nabi telah menyampaikan agama ni. Sebab tabiat seorang Nabi ialah mestilah Rasul. Rasul ni maknanya dia tu messenger, dalam bahasa Inggerisnya. Rasul bahasa Arab maknanya penyampai. Dia, kalau kita dalam bahasa kita ni,
Rasul juga kalau ikutnya ialah postman. Dululah postman, zaman sekarang tak ada postman dah, orang pakai email. Kalau zaman dulu postman yang naik motosikal merah, naik basikal merah tu, kerja dia menyampaikan surat. Kerja Nabi ni ialah menyampaikan, tapi menyampaikan bukan surat, tapi menyampaikan Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran kepada Nabi kita, dari Nabi wajib menyampaikan apa yang dia dapat ni kepada manusia. Siapa manusia yang dapat daripada Nabi ni? Itulah nama dia sahabat. Jadi orang yang berjumpa dengan Nabi, walaupun sebentar, walaupun sekejap, walaupun 1 minit, 1 second, 1 apa pun, sekali je jumpa Nabi, automatically dia dapat nama, gelaran, dapat title lah, kita kata sahabah. Sahabah iaitu orang yang pernah bersama dengan Nabi, tak kira lah sekejap, lama. Cuma adalah sahabat ni yang memang lama bersama dengan Nabi, iaitu seperti Abu Bakar lah contohnya, orang pertama sebelum daripada Nabi dapat wahyu sampailah kepada Nabi wafat di rumah anak beliau, iaitu rumah Aisyah. Jadi maknanya sini ialah ada sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat, tapi ada ramai juga yang sahabat-sahabat ni yang kecil-kecil, yang dipanggil sebagai sirarus sahabah, sahabat kecil, iaitu sahabat yang mana berjumpa dengan Nabi sekejap. Jadi yang kita nak cerita ni, apa yang kita nak bincangkan, yang saya nak kongsi bersama dengan ahli-ahli jemaah semua, ialah kita ambil yang pertamanya ialah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab. Allah Taala berkata, minal mu'minin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Artinya, di antara orang-orang mukmin ni ada orang-orang yang mana telah melaksanakan benar janjinya dengan Allah. Maknanya bila dia berjanji, dia akan tunaikan janji dia. Kita ni sebenarnya bila kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita sebenarnya berjanji, asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya janji tu, aku naik saksi. Aku naik saksi maknanya tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi sepatutnya kita ni ingat janji kita tu. Tu yang pertama. Yang keduanya, Muhammadur Rasulullah. Dalam Quran surah Ahzab ayat 23 ni, Allah Ta'ala berkata bahawa ada orang mukmin ni yang macam tu, iaitu mereka ni tunaikan janji dia. Ada yang dah mati, Allah Ta'ala kata, dan ada yang masih lagi tunggu-tunggu nak mati. Tunggu-tunggu maknanya tunggu-tunggu, nyawanya masih ada lagi, Allah Ta'ala, tapi mereka ni tak pernah lari, tak pernah tidak tunaikan janji dia. Tu yang pertama lah, surah Ahzab ayat 23. Kemudian dalam ayat surah At-Taubah ayat yang ke-100, Taubah ayat yang ke-100, Allah Ta'ala sebut juga, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala sebut sini, iaitu Allah Ta'ala kata daripada orang mukmin ni ada yang as-sabiqun al-awwalun. Kita panggil pun sekarang ni, kita panggil sabiqun awwalun. Sabiqun maknanya orang yang dahulu, orang yang awal. Al-awwalun maknanya orang awal juga. Jadi orang-orang yang telah maju ke depan, berada di depan, yang awal-awal dulu. Siapa mereka ni? Ada orang muhajirin, Allah Ta'ala kata, ada orang ansar. Jadi ada 2 kelompok lah, ada ansar dan muhajirin. Jadi dua-dua ni Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala kata apa sini? Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata radhiyallahu anhum, Allah redha pada mereka. Jadi sebab tu kita bila kita sebut sahabat, kita akan sebut radhiyallahu anhum, sebab Allah Ta'ala yang radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum Allah Ta'ala sebut, bukan kita. Jadi kita ni mengikut Al-Quran. Al-Quran kata radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha pada mereka, kita pun kena sebutlah Allah Ta'ala redha pada mereka. Wa radu anhu, dan mereka redha dengan Allah. Mereka redha dengan Allah maknanya mereka terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk mereka. Jadi daripada situ jugalah kita tengok, selepas daripada tu ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang puji pada sahabat ni. Jadi kalau kita sepatutnya ikut Nabi lah, apa-apa kita ikut Nabi kan. Tapi oleh kerana Nabi ni maksum, jadi kita kena tengok Nabi ni pula bagaimana dia buat kepada orang-orang yang ikut dia. Kita ni tak ada sempatlah berjumpa dengan Nabi, kita tak sempatlah nak hidup bersama dengan Nabi, tapi
sahabat-sahabat Nabi sempat hidup dengan Nabi dan mereka tengok perbuatan Nabi, mereka tengok apa yang Nabi buat. Oleh kerana itulah maka bila kita ni nak belajar bagaimana cara nak praktik Islam ni, kita nak buat Islam ni macam mana, kita tengok pada sahabat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, khairun nas qarni, Nabi kata sebaik-baik kurun maknanya ialah generasi, maknanya generasi yang paling baik sekali di kalangan umat aku ni siapa? Iaitu orang yang hidup bersama dengan aku, itu paling baik. Sebab mereka tengok aku dan mereka ni, tapi bermakna sini dalam hadis ni ulama kata taklah bererti kalau kita ni hidup dah zaman akhir-akhir zaman ni maknanya kita tak boleh challenge dah pada sahabat, kita tak boleh lawan dah sahabat. Tidak, ada peluang lagi, ada peluang, kemungkinan boleh jadi lebih baik daripada sahabat, walaupun bukan Abu Bakar lah, tapi kemungkinan kita ni boleh dapat pahala. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi yang lain dia kata, ada di kalangan umat aku ni, mereka ni hidup di akhir zaman, tetapi mereka buat satu perkara yang mana pahala yang mereka dapat ni lebih daripada 50 kali apa yang kamu buat. Sahabat-sahabat rasa rasa jealous, rasa macam wah, bestnya siapa mereka ni? Mereka ni Nabi kata ialah orang yang berpegang kepada sunnah aku di kala manusia semua tak suka kepada sunnah aku. Susahnya mereka berpegang ni kal qabid alal jimar, dalam hadis kata qabid alal jimar maksudnya ialah orang yang seperti susahnya berpegang kepada bara api. Maknanya api dia letak dalam tapak tangan dia, kemudian dia pegang itu maknanya macam tu susah dia. Maknanya di akhir zaman nanti akan, walaupun susah nak berpegang kepada sunnah Nabi ni, tapi masih ada orang yang sanggup macam tu. Itu Nabi kata orang yang macam tu dia akan dapat pahala 50 kali ganda daripada sahabat. Jadi sahabat nak buat macam mana lagi? Jadi mereka pun berusahalah bersungguh-sungguh untuk pegang kepada agama ni walaupun susah, supaya mereka pun dapatlah juga pahala yang macam tu. Jadi mereka dapat dua pahala lah, satu pahala bersama Nabi dan yang keduanya pahala berpegang kepada agama. Kita insya-Allah akhir zaman ni jangan sedih, jangan susah hati. Insya-Allah kita akan dapat pahala tu. Tapi syarat dia ialah kita buat apa yang Nabi suruh. Kita ikut apa yang Nabi, sunnah Nabi, walaupun susah, walaupun orang semua benci, kita buat macam tu. Contoh ya, katakan kita hadir malam ni sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni memang banyak kan, tapi antaranya ialah yang jarang kita kata jarang orang buat juga sekarang ialah sembahyang Jumaat. Kita datang sembahyang Jumaat dapat pahala 27, semua orang tahu, tapi nak buat tu orang boleh pergi tempat ada pasar, orang boleh pergi mall, orang boleh pergi macam-macam, orang boleh pergi kan tak? Tapi tak ada jaminan siapa yang pergi pasar malam dapat 25 kali ganda, tak ada. Dalam hadis tak ada, carilah hadis mana, Quran mana, tak ada. Tapi hadis sahih kata datang masjid sembahyang Jumaat dapat 27, tapi orang tak datang juga. Tunjuk maknanya susah nak berpegang kepada sunnah. Kalau orang semua pegang kepada sunnah tu, penuh masjid ni macam sembahyang Jumaat lah. Tapi tak penuh. Jadi insya-Allah lah, kita harap insya-Allah nanti kita cubalah insya-Allah. Harapnya orang-orang kita akan mulalah sedikit-sedikit insya-Allah nak kejar 50 kali ganda sahabat ni. Jadi ada hadis, jadi hadis Nabi tadi ni dia kata sini khairun nas qarni, Nabi kata walaupun macam tu, walaupun ada orang kemudian datang di pahala dia besar, tapi yang sebaik-baik orang ialah yang hidup di zaman aku ni. Nabi kata summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, Nabi kata dua kali, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, iaitu selepas tu siapa? Selepas tu ialah generasi selepas tu. Dalam dalam Islam dipanggil tabi'in, tabi'in tu maknanya orang ikut sahabat. Lepas daripada tu siapa lagi? Tabi'in. Nabi sebut 3 je. Sahabat, generasi 1, generasi 2, generasi 3. Yang keempat Nabi tak sebut lah. Jadi maknanya Nabi tak jaminlah apa yang berlaku selepas daripada tu. Kemudian satu lagi, ada Nabi SAW sebut dalam hadis dia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, yang mana sangat sahih lah. Dia kata ayatul iman hubbul ansar. Nabi kata tanda iman tu ialah sayang kepada orang Ansar. Nabi cakap macam tu kerana sahabat Nabi yang ada dua, ada Ansar, ada Muhajirin. Ansar ni orang Madinah,
Muhajirin tu orang Mekah, tapi Nabi ni nak puji orang Ansar ni. Maknanya kalau siapa yang benci kepada orang Ansar, dia ni bukan, iman itu lemah. Bukanlah makna tak ada iman, tapi iman tu lemah. Jadi maknanya sayang kita kepada para sahabat ni merupakan tanda kita ni, iman kita ni, tanda iman, ada kaitan dengan iman, bukan makna main-main. Jadi sebab itulah insya-Allah kita akan cuba insya-Allah untuk sedikit sebanyak membaca apa yang telah ditulislah oleh para ulama berkenaan dengan cerita-cerita ni. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama seperti Usdul Ghabah contohnya kan, yang ditulis oleh tentang cerita para sahabat saja kan. Jadi banyaklah ulama-ulama tulis ni untuk nak ceritanya bahawa sahabat-sahabat ni macam mana, begini mereka ni, iaitu mereka ni telah dididik oleh Nabi SAW. Hasil daripada didik Nabi ni, sahabat telah berubah. Dulu mereka ni jahat, dulu mereka ni sembah berhala, dulu mereka ni hidup di padang pasir, makan harta haram, buat dosa dan macam-macam lagi. Macam-macam lah. Bila dah sembah berhala tu macam-macam, tak ada yang baik, jarang sangat yang baik orang sahabat-sahabat Nabi ni. Biasalah Saidina Umar baik, tapi dulu samsing gitu kan, suka bergaduh, suka tumbuh orang, tanam anak lah, macam-macam sekali dia ni kan. Sembah berhala tu biasalah, berzina, tak tahulah tu dia kan, sembah tu memang kerja. Tapi tengok lepas daripada Islam, Masya Allah. Jadi ini semua adalah hasil daripada, kita kata, tarbiyah atau hasil daripada sentuhan Nabi. Jadi kita nak tengoklah manusia ni macam mana, orang-orang yang telah diubah oleh Nabi ni, sifat dia macam mana. Jadi saya akan petik insya-Allah sedikit-sedikit, insya-Allah cuba-cubanya setiap minggu seorang, insya-Allah seorang. Saya nak ambil sahabat-sahabat yang telah ditulis oleh dalam kitab-kitab ulamanya, sahabat-sahabat yang jarang-jarang disebut orang. Bukan yang biasa. Yang biasa ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ni, itu tak apa. Dia kata apa? Kita ambil yang pelik-pelik kadang-kadang ni. Pelik sebenarnya, pelik bagi kita lah. Tapi sebenarnya mereka ni tidak pelik, mereka ni hebat sebenarnya. Malam ni saya nak sentuh seorang yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi, nama dia. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Itu pelik juga, tak pernah dengar. Kalau ikut biasa-biasa tak pernah dengar. Jadi insya-Allah kepada orang yang misalnya kata kalau budak-budak sekarang ni pemain bola ke artis tahu semua kan orang ni, sebab apa, masuk surat khabar, masuk semua, masuk YouTube, masuk semua boleh tengok kan. Sahabat-sahabat Nabi ni tak ada dalam YouTube ni. Jadi kita cuba insya-Allah untuk kenal mereka ni, bagaimana hebatnya mereka ni. Jadi Sa'id bin Amir Al-Jumahi nama dia, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia ni masa zaman dulu, masa zaman Mekah dulu ni, dia ni memang jahat lah kata-kata. Tapi penuh sekali berlakulah satu peristiwa ni. Macam mana, ada seorang sahabat Nabi yang bernama, nama dia ialah Khubayb. Nama dia Khubayb ni dia telah ditangkap dia telah ditangkap oleh orang Mekah, lalu dia telah ditawan. Jadi orang Mekah tangkap dia, bawa balik ke Mekah. Pada masa tu Sa'id bin Amir ni ada situ di mana, di Mekah tu. Maknanya zaman kita kata Nabi dah pindah ke Madinah dah. Nabi dah pindah ke Madinah, dia ni di Mekah ni. Jadi mereka tangkap seorang sahabat Nabi yang bernama Khubayb tadi. Mereka pun bawa ke satu tempat di dekat Mekah tu, nama dia Tan'im. Orang pergi ke Mekah, orang pergi ke umrah, biasalah tahu Tan'im. Tan'im sekarang ni tempat orang buat umrah, starting buat umrah. Jadi di Tan'im tu dulu, orang Arab ni walaupun mereka ni kata jahat sembah berhala, tapi ada satu benda mereka ni, iaitu tak akan bunuh orang di dalam kawasan tanah haram. Itu je, tu pegangan dia. Kalau bunuh orang di dalam tanah haram, maknanya salah tu. Jadi mereka telah bawa sahabat tadi yang mereka tawan ni ke mana? Ke Tan'im. Mereka ikat ni Khubayb ni. Jadi mereka panggil semua sekali orang Mekah ni datang tengok apa? Pembunuhan Khubayb nama dia. Tu dia nak bunuh. Tapi bunuh ni bukan bunuh cara biasa. Bunuh dia ialah dengan apa? Cara dia ialah dia akan potong sikit-sikit. Ini dahsyat dia kan. Makna potong apa? Potong daging sikit-sikit. Dia potong sikit, darah semua tu dia pun tanya. Tu jahat dia tu kan. Jahatnya orang Quraisy lah masa kita nak cerita kejahatan orang Quraisy hari ni. Jadi bila dia buat macam tu, jadi salah seorang daripada yang datang tengok ni ialah Sa'id bin Amir ni. Pada masa tu dia muda lagi. Dia tengok, jadi dia tengoklah peristiwa tu. Jadi apa yang mengejutkan dia
Yang menyebabkan dia ni rasa ni ialah apa? Iaitu semasa Khubayb ni nak dibunuh ni, yang pertama sekali ialah Khubayb ni minta kepada, Khubayb ni Islam tadi yang ditawan sahabat Nabi Jadi dia minta kepada orang Quraisy ni, boleh tak aku nak semayang sekejap, kata. Nak semayang 2 rakaat. Orang kafir kata, Quraisy ni kata, semayanglah kau, semayang. Yang penting lepas ni kami bunuh kau. Dia pun semayang. Tapi dia semayang tu pendek. Masa tu ni Sa'id ada ni, Sa'id tu tengok je ni. Sebab ramai orang Mekah ni. Jadi lepas tu dia pun kata satu kata-kata dia. Siapa ni? Khubayb Nabi. Lepas dia semayang dia kata, wallahi, dia kata, laula antazunnu anni ataltus solah jaz'an minal mauti lastaqsartu minas solah. Dia kata, kalaulah aku tak takut kerana kamu semua ni sangka bahawa aku akan sembahyang kerana takut mati, nescaya aku akan panjangkan lagi sembahyang aku ni. Maknanya aku pendekkan sembahyang aku hari ni sebab apa? Aku takut kau semua rasa bahawa Khubayb ni takut mati. Ni Khubayb ni. Jadi tu satu kata-kata tu didengari oleh Sa'id tadi tu. Sa'id dengar, dia kata, ish, pelik ni orang ni, dia kata ni. Tu nombor satu. Kemudian selepas tu diseksa, dipotong daging tu, potong sikit, potong sikit, dia pun tanya. Yang orang Quraisy ni, ramai-ramai ni, dia tanya kepada Khubayb ni. Khubayb, dia kata, tengah sakit tu, dia kata, nak tak, dia kata, kamu ni kalau Muhammad duduk di tempat kamu sekarang ni, nak tak, dia kata. Apa jawab Khubayb ni? Khubayb jawab, dia kata, ini kata-kata yang kedua yang menyebabkan Sa'id ni terasa dia terngiang-ngiang, terdengar-dengar sampailah kepada dia masuk Islam. Ni dia tak masuk Islam lagi masa ni. Khubayb cakap apa? Dia kata, bila orang tanya dia, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanak wa anta najin, nak tak, dia kata, kalau Muhammad kena macam ni dan kau selamat, kami lepas kau, Muhammad letak sini. Kata Khubayb, dia kata, fayaqul waddima tanzafu minhu, dia kata, dan dalam riwayat tu kata, pada masa tu darah mengalir-ngalir daripada dia tu, dia menjawab, dia kata, wallahi, kata, ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhazu bi syaukatin. Aku, dia kata, aku tak nak, dia kata, aku selamat dalam sekiranya walaupun satu duri menyucuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau Nabi kena sikit pun aku tak nak, biarlah aku kena. Macam tu para sahabat. Jadi bila kita fikir ni kata-kata Sa'id yang kata-kata Khubayb yang kedua ni yang masuk lagi dalam kepala dia. Jadi nak cerita kat sini ialah ketegasan, makna sungguhnya orang Islam tu dia pertahankan agama dia yang bernama Khubayb tadi tu. Maknanya walaupun apa berjadi, dia bertahan sampailah dia kata dipotong-potong daging dia sehingga dia pun mati macam tu, mati tergantung, diikat tu, dia kata di tengah macam ada kena salib macam tu, macam seolah macam kena salib. Jadi kalau kita dengar dulu makna cerita-cerita kena salib tu zaman Nabi Isa, zaman tu, tapi ni berlaku ni masa zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita dengar cerita kata Bilal kena letak batu atas dada dia lah, ada sahabat kena macam ni, ni pun di antara cerita yang dahsyat lah yang dia buat. Maknanya orang Quraisy ni bukan main-main. Dia memang bila dapat dia pengikut Muhammad ni, dia memang belasah habis. Bukan setakat bunuh-bunuh biasa, tapi dia buat dengan dahsyat macam ni lah, dengan potong daging sikit-sikit ni. Jadi sebelum daripada dia mati, perkara yang ketiga yang Sa'id bin Amir ni tak boleh lupa, dia kata ialah Khubayb ni telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa, dia apa? Allahumma ihsinhum adada. Dia kata waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. 3 perkara dia minta kepada Allah Taala. Apa dia kata? Maksud dia kata, ya Allah, dia kata, kiralah mereka ni seorang-seorang. Maknanya siapa yang datang hari ni, ramai pada masa tu, orang Quraisy tu ramai, duduk keliling masa tu, ramai-ramai tu nak tengok pembunuhan ni. Jadi dia kata, ya Allah, dia kata, tolong kiralah seorang-seorang ni, waqtulhum badada, bunuh semua mereka ni, ya Allah, dia kata, biar mati semua lah. Kemudian tu wala tughadir minhum ahada, maksudnya jangan tinggal walaupun seorang. Dia doa, dia dengar terkejut tu doa tu.
Sa'id ni dengar ni, Allah, dia kata, kan aku masuk senarai juga, dia kata. Dia pun takut. Jadi dia balik rumah, lepas tu mati Khubayb ni mati. Dia pun balik rumah. Bila dia balik rumah, dia sangat takut ni. Dia dengar lagi tu. Nombor satu, macam mana dia boleh sembahyang dengan tenang tu? Orang padahal nak bunuh. Yang kedua, macam mana dia sayang sangat Muhammad ni? Sampai dia kata Muhammad tak boleh kena walaupun satu duri pun dia tak nak. Yang ketiganya, dia kata dia dah minta doa ni kepada Tuhan ni, nanti kena suruh mati semua ni. Jadi selepas daripada tu, apa yang terjadi, dia kata dia balik rumah, dia tak boleh tidur, dia duduk mikir, berfikir sampailah dia kata tak jadi. Dia kata last kali dia pun ambil lah barang-barang dia pun pergilah ke Madinah, iaitu apa, berjumpa Muhammad dan isytihar masuk Islam. Sebab apa? Dia tak nak, takut doa terkena doa tadi tu, biar bunuh semualah, biar jangan tinggal walaupun seorang. Dia kata takut aku seorang tu ialah aku kena. Jadi dia pun cepat-cepat pergi. Alhamdulillah, dia kata kan. Sampai kelas situ, dia kata inilah rupanya. Jadi kita pengajaran daripada sini nombor satu ialah bahawa bagaimana kalau orang Islam tu dia tegas, dia bersungguh-sungguh, dia yakin dengan agama dia, dan dia kena apa-apa pun mungkin akan ada Allah Ta'ala beri hidayah melalui ketegasan dia, kesungguhan dia tu, ketetapan dia kan, pegang kuat pada agama tu kan. Kadang-kadang kita rasa tak ada apa-apa, tapi kita tak perasan kan. Kadang-kadang dengan sebab seorang, kadang-kadang ramai orang masuk Islam kerana mati seorang, tapi kemungkinan ribu orang akan masuk Islam. Tu cerita Sa'id, bagaimana dia boleh masuk Islam. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, dia pun masuk Islam. Dia sampailah ke Madinah. Lalu dia kata, zaman Nabi SAW, dia telah bersama-sama dengan Nabi SAW. Perang, Nabi pergi perang mana-mana dia pergi ikut Nabi SAW. Perang Khaybar dia pergi, perang Khandaq dia pergi, perang Tabuk dia pergi, dia ikut Nabi. Sampailah kepada Nabi wafat, dia pun sedih. Kemudian dia ikut pula Sayyidina Abu Bakar. Selepas tu dia ikut pula Sayyidina Umar. Maknanya selepas Nabi meninggal, kemudian Abu Bakar lantik jadi khalifah, dia ikut Abu Bakar. Kemudian dia ikut Sayyidina Umar. Bila sampai zaman Sayyidina Umar, dia kata Umar telah melantik dia menjadi gubernur. Gubernur ni macam kita kata kalau daerah ni pegawai daerah. Tapi kalau gubernur ni besar lagi lah. Dia sebab dia menteri, pada macam menteri besar gitu. Menteri besar ke satu kawasan, iaitu di Syam. Jadi Umar ni besar, masa tu negeri Islam tu besar. Jadi Umar telah lantik dia, wahai kau jadi ketua di sana. Tak apalah, dia pun pergi sana. Dia ikut perintah Umar, Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni. Jadi sebelum dia pergi ni, dia ni kita nak kata dia dengan Sayyidina Umar tak boleh lawan lah. Sayyidina Umar ni memang hebat lagi. Tapi dia ni berani macam mana, dia kata kepada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Umar, dia kata, usika antakhshallah finnas. Dia kata, wahai Umar, kau jaga-jaga sikit, dia kata. Kau takut pada Allah, dia kata, pada manusia ni. Kau ni diamanahkan oleh Allah Ta'ala untuk jaga manusia sebab khalifah. Tapi kau jaga-jaga sikit, dia kata, jangan zalimi manusia. Wala takhshan nas fillah, dia kata, dan jangan kamu ni takut pada manusia sehingga kamu ni melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak cerita, dia kata sini, ulama-ulama bawa kisah ni, dia kata apa? Maknanya menunjukkan hebatnya dia ni, walaupun orang biasa tapi boleh pergi warning kepada khalifah. Itu dia kata cerita kehebatan orang zaman dulu, kata. Jadi Umar ni, adakah Umar ni marah kat dia? Tak, Umar terima kasih kepada dia. Terima kasih kerana nasihat aku. Benda yang baik. Benda tak salah pun. Jadi lepas daripada tu Sayyidina Umar pun hantar dia ke Hims tadi tu, lalu dia jadi gubernur di sana. Jadi bila dia sampai ke sana, dia kata pernah satu kali ada orang daripada Syam ni datang ke jumpa dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun nak tanyalah berita. Zaman tu tak ada tak ada telefon, tak ada apa. Jadi dia nak tanyalah berita, apa khabar orang Hims. Hims tu tempat Hom lah sekarang ni, Homs, H-O-M. Kalau zaman nama Arabnya Ha-Min Sod, itu Hims. Dia di Syam tempat ni, dekat dengan Aleppo sekarang ni, pada hari ni. Aleppo tu maknanya utara Syam sikit. Jadi dia Umar ni bila orang datang daripada Hims, dia pun tanya khabar lah, apa khabar, macam mana gubernur kamu, bagus ke tak bagus. Jadi boleh tak, kemudian Umar kata, boleh tak kamu senaraikan orang-orang miskin yang berada di Syam tu. Jadi dia tu orang wakil daripada Syam tu pun
beritahulah kepada Sayyidina Umar, tengok nama siapa tu, Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia kata, ni siapa ni? Dia kata, ni ketua kami. Dia kata, governor kami, menteri besar kami. Dia orang paling miskin. Ya, dia kata, dia masuk orang yang paling miskin. Sebab apa? Dia kata, setiap kali dia dapat gaji bulanan dia, sebab dapat gaji gaji governor tu, dia kata bila ambil gaji dia pergi beli makanan untuk isteri dia untuk hari itu. Selepas daripada tu, yang baki tu semua dia sedekah kepada orang lain, kepada orang miskin. Sebab itulah dia jadi orang miskin. Jadi pakaian dia ada berapa, kita akan tengok lepas ni. Makanan dia ada banyak mana, kita tengok lepas ni. Jadi Umar radhiyallahu anhu pun kata, inna lillah. Dia kata, Umar pun kesian kat dia. Umar pun hantar ni, ini bagi hadiah ni berapa duit. Dia kata berapa karung duit ni bagi kepada governor awak. Dia pun bawa tu sampailah kepada Amir bin Amr, Sa'id bin Amir ni Al-Jumahi ni. Dia dapat duit tu. Ni duit apa benda pula tanya ni? Ni Umar kirim, dia kata, daripada Madinah. Dia dapat duit pula, dia pula inna lillah, dia kata. Pula inna lillah pula kena. Jadi orang tanya, kenapa? Ada orang mati ke? Orang tanya, memang zaman dulu style macam tu dah. Kalau kata inna lillah ni, ada orang mati ke? Ada musibah ke? Orang Islam kena serang mana-mana ke? Dia kata, tak. Habis tu sebab apa? Ni dia kata, dunia telah datang masuk untuk merosakkan akhirat aku. Dia kata, dapat duit macam tu kan. Jadi dia tu, jadi Umar ni habislah cerita tu. Duit tu dia buat apa? Habis dia bagi kepada orang. Bini dia tanya, ni cerita isteri dia pula ni. Isteri dia pun sedih lah. Habislah abang, duit kita ni mana dah? Yang Umar bagi? Tak ada dah. Habislah. Lepas tu cerita dia pula ni, dia kata Umar satu kali ni pun datanglah melawat ke Syam ni. Umar melawat ke Syam. Umar pun tanyalah. Umar ni memang sangat hebat lah dia. Dia akan tanya semua orang kat situ, apa masalah ni, masalah menteri besar kamu ni macam mana, governor kamu ni macam mana, okey tak okey. Jadi dia pergi siasat ni, dia pergi jumpa, dia pergi siasat, dia tanya orang. Dia tak tanya menteri besar. Memanglah menteri besar kata semua okey maka kan. Ni tanya orang bawah ni, menteri besar tak tahu apa lagi tu. Jadi dia pun tanya orang negeri Hims ni. Dia kata, macam mana governor awak? Mereka pun mengadulah. Ada 4 dia kata masalah governor kami ni. Nombor 1, dia kata apa, dia ni selalu keluar lewat pagi-pagi, masuk pejabat lambat lah, katakan patutnya pukul 8, tengok pukul 9 tak masuk lagi. Tu nombor 1. Yang keduanya, dia kata waktu malam dia tak layan orang. Jangan sibuk waktu malam, sorry, dia kata, dia tak layan. Yang ketiga, dia kata satu hari dalam sebulan dia tak nampak muka, dia macam ambil cuti lah. Nombor 4, dia kata apa, dia ni selalu pensan, kata. Asyik dalam majlis pensan. Allah, susah lah kita, dia kata, big boss pensan ni. Macam mana? Jadi Umar kita tak apa, kita panggil. Dia pun panggil lah Sa'id bin Amir Al-Jumahi ni ke dalam majlis. Kita buat perbicaraan, dia kata. Kita tanya. Okey, jadi tanya depan ramai-ramai ni, tanya, Amir, sekarang ni kau jawab. Dia kata, ni bos, bos presiden datang daripada Madinah ni. Dia kata, Amir, Sa'id sebut Amir, Sa'id bin Amir, kau jawab. Dia kata, nombor 1, kenapa kau ni setiap pagi lambat keluar daripada rumah? Dia pun jawab. Dia kata apa? Dia kata, di rumah aku ni, aku dan isteri aku saja. Aku tak ada amah, dia kata. Aku setiap hari aku mesti buat roti untuk keluarga aku. Jadi setiap pagi aku akan ambil gandum, dia kata. Aku akan uli dulu, aku akan campur yeast, aku akan tunggu dulu roti tu kembang, barulah aku bakar, barulah aku boleh keluar, dia kata. Tu nombor 1. Umar kata, okey, bagus, dia kata. Itulah Jadi yang kedua, dia kata satu hari ni malam tak boleh, dia kata. Kau jawab, dia kata, kenapa kau tak layan orang pada waktu malam? Dia kata, aku, wahai Umar, siang hari aku bekerja untuk rakyat, dia kata. Malam takkan aku bekerja untuk mereka juga. Aku untuk diri aku lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, takkanlah aku nak pergi. Habis tu bila aku dengan Allahnya? Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kamu ni satu hari sebulan hilang, dia kata. Kamu pergi ke mana? Dia jawab, dia kata, aku ni ya Umar, pakaian aku ada selai je. Governor selai baju, bukan ada wardrobe so panjang kan. Satu selai. Jadi dalam masa sebulan, dia kata, satu kali aku mesti basuh baju aku.
Sebulan sekali dia basuh baju kan. Tu jangan komen saya lah tu cerita dalam sirah macam tu. Dia kata aku akan basuh baju aku dan aku tak ada baju nak keluar. Macam mana aku keluar? Takkan nak pakai baju, dia kata. Jadi aku tunggu baju aku kering, kemudian barulah aku keluar. Okey, Umar kata, jawab yang keempat, awak selalu pensan dalam majlis ni, apakah hal? Dia kata gini, dia kata, dia pun startlah cerita tadi yang kita cerita tadi tu. Apa dia kata? Dulu semasa aku jahiliah, dia kata, aku telah tengok tu Khubayb kena bunuh. Setiap kali aku ingat, dia kata, 3 perkataan tu, 3 benda yang disebut oleh Khubayb tu, aku akan pensan, dia kata. Sebab apa? Aku takut aku terkena tu. Yang apa dia doa dia tu kan, wala tughadir minhum ahada, jangan tinggal seorang pun. Kalau kita lah, kalau bahasa dahsyat dia kata, saya tak nak sebut lah, kalau kata bahasa dahsyat kan, makna tu la tughadir, makna jangan seorang pun jangan tinggal, matikan, bunuh semua ya Allah, kata. Aku takut, dia kata, aku ni terkena doa tu, dia kata. Sebab tu aku ingat itu tu aku pensan, dia kata. Jadi Umar kata memang betul lah, dia kata kau ni memang tu. Jadi dia pun apa dia buat, Umar telah memberikan kepada dia sebanyak 1000 dinar. Umar nak balik ke Madinah, Umar bagi kat dia 1000 dinar. 1000 dinar ni kalau sekarang ni 1 dinar $336. Kalau saya ikut yang baru ni lah, yang dalam minggu ni, harga minggu ni, harga emas 1 dinar tu ialah 4 gram lebih emas tu. Jadi ikut harga semasa 336. Dia bagi 1000, maknanya 336,000. Bagi kepada siapa? Tu bagi kepada Amir tu. Suruh dia kata apa? Suruh cari amah, suruh beli baju, suruh cari rumah molek sikit, cari, jangan pensan-pensan lagi. Dia buat apa? Dia balik, dia bawa duit tu ke rumah dia, tunjuk kat isteri dia. Isteri dia kata, bang, best lah kita hari ni, kita dapat amah baru lah, kita boleh beli. Dia kata, inna lillah pula dia. Inna lillah, dia kata. Dunia dah masuk balik rumah kita, dia kata. Apa dia buat? Dia pergi derma, habis duit tu. Dia cari armalah, dia kata, cari janda-janda, cari orang tak ada duit, orang miskin dalam kampung tu, orang lapar semua, dia cari, habis duit 1000 dinar. Dia hiduplah macam tu kan. Sampailah kepada dia kata, diceritakan sehingga habis semua tu. Jadi inilah yang kita kata kehebatan dia. Kita ambil tu satu part saja kan, sebahagian saja daripada cerita Sa'id bin Amir. Lepas tu dia wafat, dia meninggal. Jadi insya-Allah setakat ni lah yang tu. Jadi kita ingat insya-Allah orang yang hebat, yang terkenal dia ni dengan zuhud dia dan dengan takut dia, sampai kalau kita kata berapa tahun tu, di antara daripada dia muda sampai kepada tua, dia duduk ingat perkataan tu, perkataan yang tak boleh tak boleh lupa dalam hidup dia, peristiwa pembunuhan Khubayb itu. Jadi lepas daripada ni insya-Allah akan datang kita akan cerita pula tentang Khubayb ni, macam mana cerita dia pun menarik juga sebenarnya kan. Tapi akan datanglah insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita tangguh majlis kuliah kita malam ni dengan baca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.